Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, kerezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kerezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dia dihormati seluruh para pegawai masjid, imam besar, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu yang saya hormati dan saya amat muliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, dan insya-Allah ya pada malam ni kita teruskan lagi pengajian kitab Risalatut Tauhid lil Imam Arsalan, ya, Imam Arsalan Ad-Dimashqi. Dan insya-Allah pada malam ni juga kita masih lagi di bawah tajuk yang sama ataupun bab yang sama atau fasal, tuan-tuan, fasal yang sama, iaitu hubungan antara syariat dan hakikat. Ya, hubungan antara syariat dan hakikat. Saya ulang lagi sekali, tuan-tuan, matan ataupun teks yang disebut oleh Al-Arif Billah Syekh Arsalan Ad-Dimashqi, wa nafa'na bi ulumihi, moga-moga Allah memberi manfaat kepada kita semua dengan ilmunya, wa yarfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kerohanian kita ya dengan segala limpahan yang Allah berikan kepadanya, asrar, rahsia-rahsia ilmu yang Allah berikan kepadanya, wa anwarihi, dan cahaya-cahaya ilmu yang Allah buka kepadanya, insya-Allah fid darain, ya di dunia di akhirat, insya-Allah. Maka qala al-muallif, maka berkata Imam Arsalan, asy-syari'atu ju'ilat laka, ya, syariat itu dijadikan untuk kamu, hatta, agar kamu tatlubahu, kamu mencarinya, iaitu mencari Allah, minhu, daripadanya, bihi, dan dengannya, laka, untuk dirimu. Ini saya terjemah satu-satu, tuan-tuan sekalian, ya. Asy-syari'ah, syariat. Sekarang kita hidup bersyariat. Ya, dengan syariat inilah kita melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Kita solat, kita puasa, kita baca Quran dan sebagainya. Maka syariat itu ju'ilat laka, ya, di mana Allah Taala ataupun dijadikan untuk kita. Tujuan apa Allah jadikan syariat itu untuk kita? Hatta tatlubahu minhu, ya, agar kamu mencari Allah. Jadi dengan syariat ni, tuan-tuan sekalian, kita beribadah bukan semata-mata kita ingin pahala, pun kita nak, tuan-tuan sekalian, jangan, kita tidak pernah menafikan kerana pahala itu adalah telah Allah sediakan untuk kita. Bukan semata-mata mencari syurga, dan tetapi tidak salah untuk kita ke syurga, kerana itulah salah satu matlamat hidup akhirat kita, salah satu. Tetapi di sebalik syariat itu sebenarnya kita mencari Allah, ya, untuk kita mengenal Allah, untuk kita berinteraksi kepada Allah. Ya, Allah cipta kita, Allah tetapkan kita ni hamba kepada Allah. Maka sebagai seorang hamba, sudah tentulah dia ingin bersyukur di atas Allah menciptanya. Mudahnya kita bicara atas diri kita lah, tuan-tuan. Kita sebagai hamba, Allah memberi satu nikmat yang begitu sekali
tak mampu untuk kita letak betapa tinggi nilainya. Apakah nikmat yang Allah beri kepada kita? Allah adakan kita, Allah cipta kita, kemudian Allah bantu kita untuk terus ada sehingga ke hari ini. Maka sudah tentulah orang yang berfikiran waras mesti ingin berterima kasih kepada Allah yang menciptanya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang memberi rezeki kepadanya. Maka bagaimana untuk berterima kasih kepada Allah? Mesti berinteraksi dengan Allah, mesti berhubung dengan Allah. Maka bagaimana pula ingin berinteraksi berhubung dengan Allah? Maka Allah jadikan syariat, ya, syariat solat, syariat membaca Quran. Dan kita sedia maklum, tak perlu saya ulang, saya yakin tuan-tuan dah cukup faham. Tetapi dalam kita mencari Allah untuk hidup bersyariat ini, hendaklah dengan Allah, dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, dengan bantuan Allah, bukan dengan diri kita. Ini saya ulang balik ni tuan-tuan, atas tujuannya kita dah baca perenggan pertama ni. Cuma untuk malam ni, ya, kita ulang sedikit dan saya nak terus kepada perenggan yang kedua, iaitu hakikat. Wal haqiqatu lahu hatta tatlubaha bihi lahu azza wa jalla haitsu la hina wala aina. Baik, malam ni insya-Allah kita teruskan perbahasan kepada hakikat. Maka disebut adapun wal haqiqatu, adapun hakikat itu lahu adalah miliknya, ataupun boleh juga terjemah lahu adalah untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlubaha, agar kamu mencari hakikat tersebut dengannya, ya, tatlubaha bihi, dengan Allah, lahu, dan kerana Allah azza wa jalla, haitsu la hina wala aina, ya, yang mana dia iaitu Allah Subhanahu wa taala la hina, ia tiada bermasa, ia terbatas dengan masa, wala aina, dan dia tidak boleh ditentukan di mana-mana dengan kata mudahnya, dan dia Allah Taala itu tidak bertempat. Ini kalam-kalam daripada para alim ulama yang akan membahaskan kepada kita, ya, supaya kita memahami apakah hakikat sebenarnya, ya, yang kita cari dalam hidup kita. Lihat tuan-tuan, contoh kita solat tadi, kita cari apa sebenarnya? Ya, solat adalah melaksanakan syariat. Maka dengan solat itu kita cari apa? Ini yang kita akan bahas pada malam ni lah. Saja saya tanya tuan-tuan, adakah sekadar mencari pahala? Adakah sekadar mencari tempat di syurga? Adakah sekadar mencari kemurahan rezeki? Contoh kita solat duha, apa yang kita cari? Apa yang kita nak hakikat sebenarnya? Gitu maksud dia. Maka inilah di antara baik. Maka kita bahas di sini ada pun hakikat pula, iaitu hakikat bagi syariat. Ya, di sebalik syariat itu, ya, di sebalik hidup bersyariat, di sebalik hidup beribadah kepada Allah, apa yang kita itu, maka hakikat dalam perkataan di sini tuan-tuan sekalian ialah hakikat bagi syariat. Yang kita tanya soalan tadi. Allah tuan-tuan, kadang-kadang minta maaf saya buat ibarat sedikit, ya. Contoh kita bekerja, apa yang kita nak di sebalik kerja tu? Mesti ada kan? Takkan semata-mata nak kerja. Maka kita cakap nak dapat gaji. Tapi apa di sebalik nak dapat gaji tu? Ya, kerana kita sebagai ayah, kita sebagai suami, maka kita nak menggunakan apa yang kita dapat itu untuk membahagiakan, ya, anak-anak kita. Itu benda. Tapi apakah sebaliknya lagi? Maka sebenarnya kita nak menjaga, nak menunaikan amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang ayah, kerana anak kita tak ada amanah daripada Allah. Sebenarnya kita mencari redha Allah dengan pekerjaan itu. Ya, setakat nampak duit. Kenapa kerja? Duit. Lepas tu lepas duit enjoy lah. Tuan-tuan sekalian dah dapat duit. Ini orang yang minta maaf lah, mungkin singkat sedikit dia punya pemahaman dia, ya, tetapi bagi orang yang
jauh sedikit pandangan dia. Dia tidak memandang sekadar kerja, dia tidak memandang sebagai wang ringgit yang dia dapat, tapi dia memandang di sebalik itu dia dapat menunaikan suatu amanah sebagai hamba kepada Allah, yang bergelar suami, yang bergelar ayah, dengan membawa dirinya dan keluarganya, anak dan isterinya kepada redha Allah. Sebab tu dia mencari kerja, awal-awal lagi dia ambil kira halal dan haram. Bila mana dia mencari kerja, awal-awal lagi dia menilai kerja itu patuh syariah atau melanggar syariah. Kerana dia tahu di sebalik syariat itu, dia bukan sekadar mencari pekerjaan, tapi dia mencari redha Allah pada pekerjaan itu. Ini kalau kita bawa contoh di situ. Tapi bagaimana pula kita beramal, bekerja bahasa Arab, bahasa Melayu, beramal bahasa Arab. Ya, maka sekarang kita sedang beramal ibadah. Maka di sebalik itu, bagaimana beramal ibadah? Nak beramal ibadah adalah mesti bersyariat. Kerana syariat itu dicipta oleh Allah untuk kita berinteraksi dengan Allah. Tetapi di sebalik syariat itu, apakah semata-mata kita nak lakukan itu sahaja? Maka tidak. Jadi ada pun hakikat perkataan yang sekejap kita baca teks matan tadi, iaitu hakikat bagi syariat adalah mencari hakikat tersebut di sebalik syariat yang disampaikan oleh Allah kepadamu dengan bergantung kepada kekuasaan Allah. Jadi kalau kita mencari syariat, mencari hakikat di sebalik syariat, hakikat itu sesuatu yang sebenar yang kita nak, ia mesti bergantung kepada Allah. Tuan-tuan, pada awal dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, tapi ini 2 tahun lalu lah, sebab kita pandemik, kita terpaksa tangguh pengajian. Tuan-tuan mungkin masih ingat lagi, setiap gerak geri kita, tindakan kita, apa saja yang kita buat, jangan pernah rasa terasing dari Allah. Apa maksud? Jangan pernah merasa diri sendiri yang melakukannya tanpa bantuan Allah. Okey tuan-tuan, sesiapa yang bergerak hidup atas muka dunia, melalui kehidupan dunia, melalui pekerjaan-pekerjaan apa yang dia lakukan segala-gala di atas muka dunia, kalau dia merasakan bahawa ianya dari dirinya sendiri, kebijaksanaannya, keupayaannya, kepandaiannya, maka dia ada syirik yang tersembunyi pada dirinya. Kerana hakikat sebenarnya, tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang terlepas daripada Allah walaupun satu saat, yang tidak terikat dengan Allah walaupun satu saat. Tidak ada. Begitu juga pada tempat apa sekalipun. Tuan-tuan, kita ni walau di mana kita berada, ke mana kita pergi, apa yang kita buat, apa yang kita lihat, semua terikat dengan Allah. Allah yang memberi izin untuk kita memandang, Allah yang memberi izin untuk kita mendengar, Allah yang memberi izin dan memberi kudrat untuk kita melangkah, Allah yang menentukan segala hembusan nafas dan tarik nafas kita, hembus nafas kita, Allah yang menunjukkan jantung kita. Ya. Jantung kita ni tuan, di luar daripada kawalan kita 100%. Mungkin mata kita boleh pejam dan kita boleh celik dan kita biarkan dia berkelip. Mulut kita kadang-kadang kita boleh mengunyah, kita boleh diam, kita boleh bercakap. Kaki kita kadang-kadang kita boleh menendang, boleh apa sahaja. Tapi jantung kita di luar daripada kawalan kita. Maka siapa yang mengawalnya? Allah. Sebab tu kalau kita baca ada satu kitab Al-Qaulul Maqbul, ia karangan Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad ya Mustafa Al-Alawi. Ia beliau menulis di antaranya, yajibu ala kulli mukallafin, wajib ke atas setiap mukallaf, ayastashira wujud al-mudabbir. Wajib kepada seorang mukallaf, hendaklah dia merasai kewujudan Allah al-mudabbir. Ya, ayastashira wujud al-mudabbir. Ya, dia merasai hukumnya wajib tuan-tuan. Berdosa kalau saya dengan tuan-tuan tidak merasai kewujudan Allah. Dari sudut mana? Allah ialah yang sedang mengurus takbir kehidupan saya dengan tuan-tuan. Kalau kita nak tahu, satu hari nanti Allah akan datangkan sakit kepada kita, di saat itu satu jari pun kita tidak akan mampu mengangkat. Baru kita sedar. Kalau boleh, sekarang kita dah mula sedar. Sekarang kita sudah merasai bahawa kita tidak memiliki apa-apa pun untuk berkelip satu dengan kelipan mata, untuk berhembus satu hembusan nafas, untuk mendenyutkan satu jungkir jantung. Maka beginilah apa yang kita bicara tuan-tuan sekalian, bahawa dengan syariat yang kita sedang tunaikan ini. Apa makna syariat? Tuan-tuan masih ingat lagi kan yang saya sebut sebelum ni? Syariah, antaranya ulama sebut ialah al-awamir wan nawahi wal faraid. Syariat
syariat itu ialah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kefarduan-kefarduan yang telah Allah tetapkan ke atas kita. Maka segala perintah itu, segala larangan itu, segala kefarduan itu adalah dengan tujuannya apa? Tujuan supaya kita berinteraksi dengan Allah dan mencari hakikat yang sebenar di sebalik syariat itu. Ya. Jangan salah faham tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, sebab dunia sekarang ni risau kita. Ni live ni kan. Live ni. Ya, maka kadang-kadang orang di luar sana, ya, saya yakin tuan-tuan sekalian, ya, yang ada dalam ni insya-Allah Allah bagi faham. Ya, banyak kali saya ulang. Yang ada di sini insya-Allah Allah bagi faham, kerana di sini rumah Allah, di sini dalam rahmat Allah, di sini dalam doa malaikat-malaikat Allah. Kalau di rumah wallahu a'lam, harap-harap Allah juga bagi faham. Ya, cuma kena fokuslah, ya, supaya tidak tersalah faham. Saya ulang lagi sekali bahawa kita bersyariat dengan syariat Allah, bukan sekadar kita mencari pahala, bukan sekadar kita ingin beribadah, bukan sekadar kita mencari syurga. Dan tidak salah sebenarnya semuanya itu, tetapi kita mencari Allah. Apa makna mencari Allah? Menjadikan kita layak menjadi hamba yang sempurna kepada Allah. Itu maksud dia. Kemudian di sebalik itu ada hakikat yang Allah Ta'ala inginkan kita faham di sebalik syariat itu, tetapi mesti bergantung dengan Allah. Sehinggalah kamu menyaksikan hakikat ketuhanan di sebalik penjelasan dan penyampaian syariat tersebut. Ya, hakikat ketuhanan. Ya, ingin hidup bertuhan. Ya, kenapa kita sembahyang? Kerana kita ingin hidup bertuhan. Kenapa kita puasa? Kerana kita ingin hidup bertuhan. Dan Tuhan itu tiada lain melainkan Allah. La ilaha illallah. Baik. Cuma tuan-tuan tak ada kitab saya, muka surat seterusnya. Hakikat adalah sesuatu yang sememangnya sudah sedia ada. Hakikat adalah sesuatu yang ada, sudah ada. Berbeza dengan syariat. Syariat dijadikan oleh Allah. Apa maksud dijadikan oleh Allah? Allah mengkhususkan sebahagian perintahnya kepada manusia agar manusia melakukan apa yang diperintahkannya. Tetapi hakikat tidak dijadikan. Ya, kerana hakikat itu sememangnya sudah suatu yang ada. Kerana hakikat itu adalah diri Allah atau zat Allah yang maha agung. Okey tuan-tuan, ya. Baik, saya sebut sini bahasa yang paling mudah, walaupun saya yakin sudah tuan faham. Sebagaimana matan teks yang kita baca tadi, syariat, peraturan-peraturan hukum hakam ini Allah yang cipta. Tujuannya apa? Tujuannya kita menggunakan syariat itu untuk berinteraksi dengan Allah. Adapun hakikat adalah sesuatu yang sudah ada. Apakah hakikat itu? Allah. Sebab tu kalau orang teruskan, kalau orang dia mencari hakikat, maka hakikat itu adalah Allah. Maka syariat itu ada sebuah perjalanan kepada Allah. Boleh tuan? Bukan perjalanan kepada syurga, berjalan kepada Allah. Mana bahasa paling mudah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah, ketika itu Allah menentukan kita ke syurga atau ke neraka. Jangan salah faham tuan-tuan. Sebab ada saya duk tengok orang duk komen-komen kadang-kadang dalam YouTube, dalam apa, dia tak tahulah. Kita bukan bermaksud untuk tidak masuk syurga, tidak. Mesti kita nak masuk syurga. Saya tuan-tuan, siapa sahaja, bahkan Nabi pun minta kita minta syurga. Nabi ajar pada kita, kalau kamu nak minta syurga, kamu kena minta syurga Firdaus. Apa maksudnya? Tidak pernah menafikan syurga. Tapi kita sekarang sedang menuju ke mana? Kita sekarang bukan menuju ke syurga dengan solat kita, dengan puasa kita. Kenapa? Kerana solat kita dan puasa kita tidak cukup mampu untuk membayar sebuah syurga. Tuan-tuan ingat 3 rakaat tadi boleh bayar syurga? Dah 3 rakaat. Berapa rakaat yang khusyuk tadi? Kalau khusyuk 100% ke khusyuk tadi? Ke ada sikit-sikit lagi dia datang roti canai, dia datang apa dalam hati kita, malu kita dengan Allah. 3 rakaat pun kita tak mampu bertahan untuk ingat Allah. Berapa 3 rakaat ni? Berapa minit? Ada oleh kerana kita solat berjemaah, adalah 10 minit lah tuan-tuan sekalian. 10 minit Allah minta daripada kita untuk solat dengan 3 rakaat pun kita tidak mampu bertahan hati dan jiwa kita sepenuhnya untuk Allah. Apa kita nak jawab depan Allah? Dah lah nak jawab depan Allah pun tak boleh. Nak minta syurga dengan 3 rakaat.
Sebab itu kadang-kadang bulan Ramadan kita tanya, solat berapa rakaat surau tuan-tuan, masjid tuan-tuan? 8 ustaz. Ataupun setengah 20 ustaz. Kita tanya 20 boleh masuk syurga tak? Termenung, tak berani nak jawab. Boleh masuk syurga dengan 20 rakaat? Tak boleh. Habis yang 8 boleh? Sebenarnya dua-dua tak boleh. Habis kenapa solat juga? Ialah kita hamba, kita kena solat kerana itu perintah Allah melalui Rasulnya. Habis macam mana dengan 8? Tak boleh masuk syurga. Habis masuk syurga dengan apa? Kan dah bagi tahu dengan rahmat. Apa makna rahmat? Kasihan belas Allah, kasih sayang Allah. Jadi orang yang bijak, tuan-tuan sekalian, di kalangan para alim ulama, khususnya ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli tasawuf, ulama-ulama ahlul basair, ya, yang Allah buka mata hati mereka memandang hakikat sebenarnya. Apa yang mereka cari? Allah. Apa maksudnya? Mencari redha Allah, mencari rahmat Allah, mencari keampunan Allah, mencari segala-galanya disandar kepada Allah. Pada waktu itu serah balik kepada Allah, sama ada dia nak letak kita ke syurga atau dia nak human kita ke neraka. Tapi Allah, dia tak akan mungkir janji. Orang yang ikut syariatnya, hidup untuk diri kerananya, maka pasti Allah akan bawa ke syurga. Yang Allah human neraka tu memang dah terlalu teruk sangat dah, tuan-tuan. Ya, membelakangkan Allah, tidak beriman kepada Allah, mempermainkan Allah, mempersendakan Rasulullah, menghina utusan Allah. Yang ni yang teruk sangat dah. Ya, saya harap saya dengan tuan-tuan tidak seteruk itu dalam hidup sebagai hamba kepada Allah, yang mana kita harap Allah masih mempertimbangkan kita untuk membawa kita ke syurga Allah. Okey, tuan-tuan ya. Jadi saya ulang lagi sekali, syariat sesuatu yang dicipta, dijadikan oleh Allah menjadi suatu perantara bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Adapun hakikat sesuatu sudah ada di sebalik syariat itu. Siapa dia? Yang mencipta syariat itu, iaitu Allah. Maka di saat kita melaksanakan hidup bersyariat, hidup beribadah, maka kita memandang satu langkah ke depan. Bukan kita sekadar mengharapkan pahala dari Allah, syurga dari Allah, keampunan dari Allah, segala-gala, tapi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tuan-tuan? Baik, kita teruskan sikit lagi. Maka hakikat syariat adalah milik Allah, iaitu daripada kehendak dan kalamnya yang ni nak baca ke tuan-tuan ya? Sebab saya dah bagi poin-poin yang besar. Kalau baca semua dia agak lambat. Lalu kamu di alam fizikal, duniawi ini dijadikan syariat bagimu yang menjelaskan sebahagian yang dikehendaki oleh Allah pada hukum perintah ketaatan ke atasmu, yang mana dengan syariat yang kamu lakukan untuk mendapat manfaat buat dirimu, kamu mengenalnya di sebalik ibadah dan kehambaan kepadanya, sehingga kamu mencapai hakikatnya di sebalik syariatnya. Tuan-tuan, di samping kita melakukan syariat Allah, ya, iaitu kita mencari manfaat untuk diri kita dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah, ya, untuk kita beribadah dan membuktikan kehambaan kita kepada Allah. Tapi di sebalik itu ialah untuk mencapai hakikat, untuk kita mendekatkan diri kita kepada pencipta syariat, ya, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kamu menyembahnya kerana dia memang layak untuk disembah, dan kamu sememangnya atau sepatutnya melaksanakan tugas kehambaan kepadanya. Maka kamu lakukan ibadah adalah kerananya, bukan kerana kepentingan kamu, walaupun dia menjanjikan ganjaran bagi ibadah tersebut. Okey, begini tuan-tuan, mudah saya sebut. Kita beribadah kepada Allah atas tujuan apa? Atas tujuan kita melaksanakan tugas kehambaan kita kepada Allah. Itu ibadah kita pada Allah. Maka di saat kita beribadah kepada Allah, mesti kerana Allah, bukan kerana kepentingan kita untuk mendapat sesuatu dari Allah. Walaupun sememangnya Allah memang akan beri kepada kita, dan pasti Allah bagi kepada kita. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Allah, dia akan pasti memberi. Kerana apa? Dia Tuhan yang Maha Pemurah. Sebenarnya tuan-tuan, Allah cipta syurga tu pun dia nak bagi kat kita. Betul ya? Syurga tu dah ada tak sekarang ni? Sudah. Kalau kita baca ayat Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, hendaklah kita bersegera kepada mendapat keampunan Allah.
Jangan tangguh-tangguh tuan-tuan. Taubat segera. Buat saja kesalahan, astaghfirullah. Buat saja kelalaian, astaghfirullah. Ya, tuan-tuan, kalau boleh hati dan jiwa kita selalu beristighfar kepada Allah. Maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Aku menyesal apa yang dulu yang berlaku kepada aku ya Allah. Aku engkar kamu ya Allah. Setiap saat, setiap waktu beristighfar. Kerana apa? Allah kata wasari'u ila maghfirah. Bersegera kamu kepada ampunan Allah. Wa jannah, dan kamu juga kena segera untuk layak dapat satu syurga. Jannah ni perkataan dia ialah perkataan singular, satu. Jannat itu banyak. Tapi paling-paling kurang kita kena sekarang ini kena melayakkan untuk satu syurga. Ya tuan-tuan, tolong doa pada Allah, ya Allah, jangan engkau matikan aku ya Allah sebelum aku layak untuk sebuah syurga. Selebihnya serah pada Allah. Allah nak bagi dua, Allah nak bagi tiga, kita juga kena bercita-cita begitu. Ya. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, layak untuk satu syurga. Satu syurga ni berapa luas? Arduhas samawati wal ardh. Ya, dia punya bentang luas dia 7 tala langit, 7 tala bumi. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, perkataan fi'il madhi, verb past tense, telah disiap sedia. Dibaca alif dengan baris hadapan untuk dimasukkan imbuhan di. Kalau kita belajar bahasa Arab disebut bina majhul. Ya, satu bentuk perkataan kata kerja yang memberi makna telah, maka telah disiap sedia. Sekarang, ya sekarang dah siap. Tapi untuk siapa? Lil muttaqin, untuk hamba-hamba Allah yang berada pada kedudukan al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Maka doa pada Allah, ya Allah, kau jadikan kami ya Allah sekeluarga orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, kau jadikan jiran kami ya Allah orang bertakwa ya Allah. Ya Allah, kau jadikan masyarakat kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Tuan-tuan, ya, sejujurnya saya sebut, di antara apa yang saya belajar dengan Syekh saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Sani hafizahullah taala. Ya, saya bermula dengan beliau daripada tahun 97 di Mesir dahulu, sampai sekarang saya berada di bawah bimbingan beliau. Di antara benda yang boleh kita faham dalam hidup kita, ya, kita harap kepada Allah semua umat Nabi Muhammad yang muslim, yang mukmin ke syurga. Itu yang terbaik, jiwa yang paling baik. Jangan ada dalam jiwa dan hati kita mengharapkan sesiapa di antara kita ni yang ke neraka. Walau sejahat mana dia tuan-tuan, kalau dia masih sebagai seorang muslim. Ya, kita harap semua orang Islam, walau dia buat maksiat banyak mana pun tuan-tuan, kerana hidup ini tidak terlalu mudah. Hidup ni kita dibebani dengan cabaran yang begitu berat. Ya, cabaran syaitan, nafsu kita sendiri, masalah ekonomi, masalah keluarga, macam-macam kita hadapi tuan-tuan, sedangkan kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia itu lemah. Maka kalau diri kita lemah, maka dia juga lemah. Mungkin kita mampu bertahan, tidak mampu melakukan maksiat sebab Allah bantu kita. Tapi dia pula, dia bukan Allah tak bantu dia, tapi Allah uji dia lebih berat daripada kita. Kalau kita duduk di tempat dia, mampu tak kita bertahan? Belum tentu tuan-tuan. Kita ni sedaplah cakap, kerana kita ni tak diuji seumpama dia. Kalau Allah uji macam dia, la haula wala quwata illa billah. Maka sebab tu di saat Allah bantu kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, boleh datang ke surau, jangan pernah pandang hina orang lain, ya, yang boleh tak mampu, mungkin dia tak mampu datang surau. Kita tak tahu apa masalah dia. Ya. Jangan tuan-tuan, hidup atas muka dunia inilah, ya, di saat-saat akhir umur kita, jangan pernah kita mengharap orang masuk neraka sebelum kita betul-betul ke syurga. Jangan pernah pandang orang ni sesat, orang ni macam-macam dulu hari ni tuan-tuan, duk sibuk dengan orang yang ni sesat, yang ni bid'ah, yang ni ini, yang ni ini. Dia yang dia duk cakap tadi. Ya, Rasulullah menangis. Ya, hampir setiap malam Rasul menangis kerana ingin menyelamatkan umatnya. Tiba-tiba kita menjadi penceramah, kita humban orang ni masuk neraka, orang ni masuk neraka, orang masuk. Habis siapa yang nak masuk syurga? Ya, Rasulullah datang sekian dalam keadaan kita kata, orang kafir yang hidup 80 tahun sekali mengelafazkan syahadah, Allah hapus segala dosa dia, Allah bawa ke syurga. Tiba-tiba yang hari-hari duk ucap
la ilaha illallah dalam solat ini, tiba-tiba ada orang tuan-tuan sekalian nak humban orang di dalam neraka. Ini manusia betul-betul tak bertanggungjawab ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita belajar begini, apakah hakikat sebenarnya kita bersyariat? Kita mencari redha Allah. Bukan setakat Allah redha kepada kita, tapi Allah juga redha kepada orang lain. Kerana hidup bersyariat bukan untuk kita saja syariat itu, tapi untuk orang lain. Tuan-tuan, kalau kita seorang ikut syariat, orang lain tak ikut syariat, macam mana? Kerana kalau maka semuanya ini adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, saya teruskan di sini lagi. Oleh itu, jika orang berinteraksi kepada Allah dengan zahir syariat sahaja, ini keadaan mungkin kita ni tuan-tuan, kalau boleh kita ubah situasi ini. Ya, kadang-kadang saya dengan tuan-tuan melaksanakan tuntutan-tuntutan syariat untuk berinteraksi dengan Allah, berhubung dengan Allah, baca Quran, solat, kerana apa? Kerana nak sujud pada Allah pada zahir syariat itu. Janji solat, kan? Ada orang cakap apa? Orang cakap apa? Yang penting solat. Lewat ke, awal ke, sempurna ke, tak sempurna ke, betul ke, tak betul ke, janji solat. Yang penting solat, kata dia. Bukan tuan-tuan, bukan yang penting solat. Ya, solat itu penting. Ada orang dia nak melepaskan diri dia. Yang penting saya solat, ustaz. Saya pernah satu kali saya tegur masa duduk Mesir, saya tegur orang Arab. Dia duduk cat masjid, dia mengecat masjid. Maka kenalah cat kat sini tuan-tuan, kat badan dia ni. Lengan dia, kaki dia. Dia pun zuhur, masa tu zuhur, dia pergi ambil wudu. Dia pergi ambil wudu. Mesti tak, wudu tu tak sah sebab dia tak basuh lagi cat tu. Ya, cat yang menghalang air tu. Saya cakap kat dia, saya kata kamu sepatutnya anta ya, basuh dulu. Ya, kemudian baru ambil wudu. Dia kata tak apa. Saya kata kenapa pula tak apa? Dia kata aku nak tanya kamu. Dia tanya saya pula. Dia kata daripada aku tak solat, baik aku solat. Saya kata iyalah. Memang kamu solat, tapi kamu solat macam ni tak sah. Dia pun tanya lagi, kalau aku tak solat macam mana? Dia tanya. Jadi daripada aku langsung tak solat, aku solat macam ni kira okey lah. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang yang hanya janji solat, yang penting solat. Sebenarnya solat itu penting. Kenapa? Dengan solat itu kita berinteraksi dengan Allah yang mencipta kita. Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia bangun malam. Kenapa dia suka bangun malam? Bukan masalah solat. Dengan solat itu dia dekat dengan Allah. Orang dia suka baca Quran, bukan masalah Quran sangat, tapi dengan Quran itu dia dapat mencari keredaan Allah, dia dekat dengan Allah. Bahkan Allah akan satu ketika mungkin Allah anugerahkan kepadanya ma'rifatullah. Ini yang paling besar. Jadi saya ulang balik di sini, oleh itu jika orang berinteraksi kepada Allah dengan zahir syariat sahaja, dia tidak memahami hakikat ketuhanan di sebaliknya, sebagaimana dia juga tidak menyempurnakan makna kehambaan diri kepadanya. Ya, sama juga bererti dia tidak menyempurnakan kehambaan dirinya kepadanya. Baik tuan-tuan, saya ulang balik di antara apa yang sudah tuan-tuan faham. Salah satu daripada untuk kita hidup bersyariat ni ialah selain daripada kita mencari Allah, ya, untuk dekatkan diri dan kita mengenal Allah, ialah untuk sempurnakan kehambaan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita sekadar menggunakan syariat pada zahirnya, janji solat, ya, sempurna kebacaan, tak kira dah, tak kisah dah. Sempurna tak rukuk dan sujud, ya. Sebab tu kita kena belajar solat tuan-tuan, belajar teori biar sempurna. Kerana setiap rukun solat itu dia ada syarat, ya. Setiap rukun solat dia ada syarat. Contoh, rukun baca Al-Fatihah. Apa syarat supaya sah bacaan Fatihah itu? Kita rukuk, itu rukun, tapi pada rukuk itu ada syarat. Ingat tak ni? Tuan-tuan beli satu kitab Fiqhul Manhaji, ada diterjemah di PKLS, ada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kat kedai buku mana-mana, ya, pergi cari satu kitab Fiqhul Manhaji, Fiqh Manhaj, karangan Dr. Mustafa Bugha. Fiqhul Manhaji ala mazahibi al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, Fiqhul Manhaji di atas
bahasan mazhab Asy-Syafi'i. Dalam buku tu dia tulis satu-satu. Ya, masa kita angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, itu rukun. Dalam rukun tu ada syarat. Ada berapa syarat? Ada 5 syarat, ada 6 syarat. Kalau tidak menepati itu, tidak sempurna takbiratul ihram dan tidak sah. Di saat kita qiyam, ada berapa syarat? Qiyam tu satu rukun. Di saat kita rukuk, ada berapa syarat? Apa yang dinamakan rukuk? Adakah kita rukuk sekarang ni? Adakah itu nama rukuk? Atau sekadar kita tundukkan badan kita? Ini benar-benar begini, biar sempurna. Untuk apa? Sebenarnya untuk sempurnakan kehambaan diri kita kepada Tuhan yang mencipta kita. Saya sebut pada tuan-tuan yang tuan-tuan masih ingat, insya-Allah untuk saya juga. Allah Ta'ala ni punyalah dia ni sayang pada kita. Dia benarkan semua yang kita nak jadi. Maksud saya, minta maaf ya, dia benarkan kita nak jadi apa, dia benar. Kita nak jadi polis, diizinkan kita jadi polis. Berapa ramai orang yang nak jadi polis, dia jadi polis. Orang nak jadi ustaz, berapa ramai yang cita-cita nak jadi ustaz, nak jadi pensyarah, nak jadi engineer, nak jadi lawyer. Allah bagi. Dulu cita-cita nak jadi apa? Nak jadi businessman. Macam-macam orang ni tuan-tuan ada cita-cita dia. Allah bagi. Sebab apa? Sebab Allah nak satu aja kita jadi. Jadi apa? Jadi hamba kepada Allah. Maka di saat Allah mencipta syariat itu, tujuannya untuk menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah. Maka bagaimana nak menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah? Jangan melaksanakan syariat pada zahirnya semata-mata tanpa melihat hakikat syariat itu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kita solat, berarti apa? Bukan semata-mata solat, kita sedang berinteraksi dengan Allah. Maka bacalah Fatihah dengan sesempurnanya, rukuklah dengan sesempurnanya. Jaga hati kita sungguh-sungguh, jangan kita lalai walaupun sedetik daripada dirinya, daripada Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab hamba ni adalah nilai dan makna diri kita. Orang yang kalau dia tidak menyempurnakan dirinya sebagai hamba, atau dia langsung tak nak jadi hamba kepada Allah, maka dia sudah tidak ada makna pada dirinya dan tidak ada nilai. Sebab tu Allahumma dalam neraka. Mana-mana ya Allahumma dalam neraka ialah yang tidak ada nilai. Maka di mana nilai kita? Allah telah meletakkan nilai dan makna diri kita adalah pada perkataan abdun, hamba. Sebab tu Rasulullah kekasihnya pun disebut hamba. Rasulullah kekasih Allah, ketua Nabi, ketua Rasul. Tapi Allah sebut wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina. Seandainya kamu masih ragu-ragu apa yang telah kami turunkan kepada siapa? Abadina, hamba kami. Siapa hamba kami di situ? Rasulullah, Habibullah. Kenapa? Kerana kata seorang ulama, almarhum Syekh Mutawali Sya'rawi. Ya, Syekh Mutawali Sya'rawi dalam buku beliau Mu'jizatul Isra' wal Mi'raj, beliau mengatakan laula hunaka ismun, kalau di sana ada satu nama, satu gelar, afdalu minhu, yang lebih afdal, lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi daripada perkataan abdul, lasammah, pasti Allah akan letakkan panggilan dan gelar itu kepada Rasulullah. Laula hunaka ismun, kalau di sana ada satu gelar nama, afdalu, yang lebih baik, lebih mulia, nak dibandingkan dengan gelaran hamba, lasammah, pasti Allah bagi gelar itu kepada kekasihnya. Tuan-tuan, di saat kita bercinta dan berkasih sayang, kita memberi nama kepadanya apa? Namanya ada nama, tapi kita gelarkan dia apa? Macam tuan-tuan kan bercinta kan, bercinta, kita nama apa? Contoh ni tuan-tuan, kita nama Ahmad, ya, kekasih kita nama apa? Contohnya nama Zainab. Tapi bila mana dah kahwin, tak ada dah Zainab. Baby ke apa? Ke apa? Baby kan? Kau tuan-tuan panggil apa? Ayang ke baby? Kenapa dah jadi? Dulu kan dia nama Zainab, masa akad nikah kan ada, saya terima nikah baby, ada. Mesti kita sebut saya terima nikahnya perempuan binti sekian, binti sekian. Kita sebut nama. Tapi selepas kahwin kenapa dah hilang nama? Ya, kerana sebagai seorang kekasih, sudah tentulah dia ingin ada gelarnya sendiri kepada kekasihnya, maka dia letakkan nama itu, gelar itu. Tetapi Allah yang mencintai
Nabi, yang mengasihi Nabi, tidak ada cinta yang lebih hebat, tidak ada cinta yang lebih mulia, tidak ada cinta yang lebih sempurna, cinta Allah kepada Nabi dan cinta Nabi kepada Allah. Rasulullah, ya, tiba-tiba Rasulullah kata Abdul. Yang paling kita ketara sekali ialah di malam pertemuan Allah dengan Nabi, pertemuan kekasih dengan kekasih. Boleh tuan-tuan, pertemuan kekasih dengan kekasih. Rasulullah kekasih Allah, Allah kekasih Rasulullah. Malam Isra' Mi'raj, pertemuan kekasih dengan kekasih. Itu pun Allah tidak gelarkan kekasih juga. Subhanallazi asra bi 'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Pada pandangan kita sudah tentulah lebih baik kalau kita ni, kalau pandangan kita yang jahil, yang bodoh, kita manusia. Kenapa Allah tidak kata subhanallazi asra bi habibihi? Maha suci Allah yang memperjalankan kekasihnya. Atau paling-paling kurang bi rasulihi, memperjalankan rasulnya. Tapi subhanallazi asra bi 'abdihi, ya maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Kerana itulah gelar yang paling mulia. Kerana Nabi telah mencapai satu maqam yang kehambaan yang paling sempurna. Macam mana kita nak jadi hamba yang sempurna? Ikut Nabi. Macam mana kita nak menjadi orang yang taat yang sempurna? Ikut Nabi. Sebab tu ada syekh saya dulu, antara guru saya ialah Habib Ahmad. Habib Ahmad, beliau mengatakan apa? Kalau kamu ingin mencintai Allah, belajarlah mencintai Rasulullah. Ya, kalau kamu ingin merindui Allah, belajarlah merindui Rasulullah. Kalau kamu ingin taat kepada Allah, maka belajar mentaati Rasulullah. Itu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun tetap digelar Abdul. Maka di sebalik syariat itu ialah untuk menyempurnakan diri kita sebagai hamba, dan hakikat di sebalik syariat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Allah, ini kita kena faham pula, Allah Ta'ala ni, okey, ada sikit lagi tuan-tuan sebelum saya bicara tentang Allah. Ada sikit lagi. Dia iaitu manusia tadi yang hanya melaksanakan zahir syariat, sekadar mengejar pahala. Walaupun tak salah tuan-tuan sekalian, minta maaf saya sebut lagi sekali, jangan salah faham ya. Saya tak pernah menafikan pahala itu mesti kita kejar, mesti kita kumpul, mesti kita dapatkan. Tapi kalau sekadar dia nampak pahala sahaja, tidak nampak yang memberi pahala, dia nampak syurga, tidak nampak pencipta syurga, itu maksud saya, maka dia terbatas dalam kehidupan kerana sibuk memerhati amalan zahir sahaja, amalan syariat zahir. Sedangkan hakikatnya, sedangkan hakikat tidak terbatas sebagaimana disebut oleh Syekh Arsalan, kerana ia ada tentang Allah. Baik, dia begini tuan-tuan, kalau kita sekadar mengejar zahir syariat, ini dapat pahala, yang ni dapat pahala, yang ni dapat syurga ni, kita akan terbatas. Tetapi kalau kita mengejar Allah, hakikat di sebalik syariat itu adalah menjadi hamba kepada Allah, maka sesuatu itu tidak lagi terbatas. Contoh kita kata Saidina Abu Bakar, ada orang dia dapat satu syurga, ada orang dia dapat dua syurga. Saidina Abu Bakar ni Allah bagi semua. Kenapa? Kerana dia tidak bataskan apa yang dia buat pada pahala. Contoh, dia bagi segala harta dia. Bila mana Nabi tanya, wahai Saidina Abu Bakar, ya, apa yang kamu tinggalkan kepada keluarga kamu? Dia kata Allah dan Rasul. Bila mana dia tidak membataskan berapa-berapa. Ni tuan-tuan jangan buat kalau tak sampai tahap ni tuan-tuan ya. Haji nak sedekah berapa Haji? Saya beri semua Ustaz, saya bagi semua. Jangan. Esok tak tahulah Ustaz. Saya nak makan kat mana? Kalau macam tu jangan. Jangan. Tapi kita bataskan kan, kita batas RM10, maka kita dapatlah pahala-pahala terbatas tu. Tapi kalau kita buka semuanya, apa yang kita tinggal, Allah dan Rasul, pada waktu itu Allah beri kepada kita tanpa batas. Bukan satu, bukan dua, tapi seluruh surga diberi, 8 ke semuanya diberi. Bahkan ditambah lagi. Ya, kita nampak 8, Allah boleh tambah tuan-tuan ya. Allah ada satu ayat tu, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat akhir tu, Khalid zalika yaumul khulud
udkhuluha bisalam, kamu masuklah syurga dengan salam sejahtera. Allah perlawa kita masuk syurga, udkhuluha bisalam zalikamul khulud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tak ingat pula tuan-tuan, baru semalam saya baca akhir ayat tu, waladaina mazid. Ya, kamu apa yang kamu nak, apa yang kamu nak kamu ambil lah. Dalam syurga tu kamu nak apa? Kamu nak makan, kamu nak berhibur, kamu nak apa, kamu nak apa. Kalau tak cukup lagi, waladaina mazid, di sisi kami ada tambah lagi, ada tambah lagi, ada tambah lagi. Maknanya apa? Bila mana saat kita beribadah pada Allah, kita mencari Allah, ya, jangan salah faham juga ni mencari Allah ni tuan-tuan. Nanti orang tanya pula, kita pula, Allah tak ada ke sampai nak cari? Ni istilah bahasa tuan-tuan. Orang ni macam-macam dia tanya soalan. Ada satu kali tu, masuk lagi ke tuan-tuan? Okey lagi ya, kita ada 5 minit kan? 8:20 kan? Okey, 4 minit lebih kurang. Saya tak contoh, ada seorang ni di satu masjid, dia tanya saya, "Ustaz, boleh tak saya nak tanya soalan?" Saya kata boleh. Tapi ini bukan soalan saya, Ustaz. Tak apalah soalan tuan pun tak apa, tak orang lain. Dia kata, "Ustaz, kita di sembahyang ikut imam kan?" Ya. Imam ikut siapa? Tanya soalan. Saya jawab kat dia. Saya kata sebelum ni saya tak layan soalan macam ni. Ya, saya tak layan. Tapi malam ni saya nak layan. Baik, belajar fiqh tak? Nak jawab di sudut mana? Nak jawab di sudut syariat. Okey. Sebab kita boleh jawab dari segi hakikat, kita boleh jawab dari segi syariat. Saya jawab dulu dari segi syariat. Baik. Apa makna imam? Imam itu orang yang memimpin. Apa makna makmum? Makmum itu ialah yang mengikut imam. Itu. Kalau imam tu ikut yang satu lagi, itu bukan imam, itu makmum nama dia. Faham tak solat? Belajar tak solat? Solat mesti ada makmum, mesti ada imam. Apa makna makmum? Yang mengikut imam. Atau apa makna imam? Yang memimpin makmum. Kalau imam tu dah ikut orang lain, itu bukan imam, itu makmum juga. Okey. Okey Ustaz. Boleh tambah lagi? Nak tambah lagi jawapan tuan-tuan sekalian. Saya katakan inilah. Imam dia ikut Quran. Okey. Pernah khatam Quran saya cakap. Ni mesti tak pernah khatam Quran. Kalau pernah khatam Quran, dia ada bacaan khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Boleh ingat? Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana, engkau jadikan Al-Quran itu untuk kami imaman, sebagai imam. Maka makmum ikut imam, imam mesti ikut Quran. Kalau imam tak ikut Quran, dia tak boleh jadi imam. Nak lagi? Naik masa dah habis dah tuan-tuan. Setakat tu dahululah, kita jawab lain kali pula. Imam mesti ikut Allah lah. Ya? Kalau imam tu tak ikut Allah, tak sah dia jadi imam. Ikut Allah dan Rasul. Ya, imam ikut siapa? Imam ikut Allah dan Rasul. Kalau ikut ayah pin tak sah. Banyaklah jawab jawapan. Jadi ada orang ni macam-macam. Jadi kalau kita kata istilah mencari Allah di sebalik syariat itu, kerana di sebalik syariat itu ada hakikat itu adalah Allah. Dia kata kenapa pula nak cari Allah? Allah tak ada ke? Memang betul juga tuan-tuan, ni macam ini dia makom wali barangkali. Kerana kenapa kita perlu cari Allah sedangkan Allah sudah dekat dengan diri kita? Sebenarnya bukan masalah Allah, masalah diri kita. Ya, yang merasai Allah itu jauh. Mana bukti? Buktinya dalam solat masih kita lalai. Kalau kita tahu bahawa Allah sudah dekat dengan kita, kenapa masih lalai dalam solat? Kerana solat itu adalah hubungan langsung kita dengan Allah. Jadi persoalan bukan pada Allah, persoalan pada diri kita. Okey dah tuan-tuan sekalian ya, insya-Allah saya sebut. Okey nah, itu lagi. Allah, cuma kita sebut yang terakhir, Allah wala hina wala aina. Allah adalah Tuhan yang tidak terbatas dengan masa dan tidak terikat dengan tempat. Ini kita bahas akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.